tolak dan kita rasa itu musibah dan tidak reda pada Allah. Ini dikata apa? Reda terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perkara yang kita perlu reda ialah reda terhadap Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kepatuhan yang diajarkan dan keperluan kepada baginda untuk membimbing kita. Mengikut Ibn Qayyim, tuan-tuan, mesti ada dua bila kita membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, patuh kepada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke masjid untuk solat, untuk beriktikaf di masjid kerana ini seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila berada di masjid, dah berada di masjid, sedang duduk di masjid, adakah kita mengamalkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini satu perkara yang kita kena fikirkan balik. Ada setengah masjid saya pergi, ada sudut-sudut tertentu, sedang berada dalam masjid kerana mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi ketika berada dalam masjid, dia gagal mengamalkan amalan Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Ada speaker corner, duduk sudut sana, bersembang, berborak, berlawak. Itu bukan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang masjid kerana amalan Rasulullah, tapi gagal mengamalkan ketika berada di masjid. Tuan-tuan, berhati-hati dengan perkara tersebut. Yang kedua, Ibn Qayyim kata, kita mesti rasa reda dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat berselawat kerana Allah jadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pembimbing kita. Sebut saja nama dia, beri salam saja pada dia, kita sudah beruntung. Maknanya kita kena reda dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama dia, ingat dia. Ini yang ditekankan oleh Ibn Qayyim, supaya kita bukan sekadar mengamalkan hadis Rasulullah SAW, tapi rasa beruntung adanya Nabi Muhammad SAW. Rasa untung sangat. Ya. Kita dah jauh daripada baginda, mungkin tak terasa sangatlah. Tapi bagi sahabat-sahabat baginda, Masya Allah, Rasulullah SAW ini hanya berada dengan Rasulullah, dia terasa satu keistimewaan. Hanya dapat senyuman daripada Rasulullah sudah satu keistimewaan. Ya. Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang kalau tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mungkin tak terasa dan tak dapatkan rasa sampai bila-bila kerana kita tak nampak batang tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perkara yang perlu reda mengikut Ibn Qayyim adalah agamanya, iaitu Islam. Patuh dan memerlukan hukum-hukum kehidupan dalam bentuk perintah dan larangan, walaupun bertentangan dengan keinginan dan logik nafsu akal kita. Ini dia kata, Islam ini kita kena reda, patuh dan akan perintah dan larangan walaupun bertentangan dengan nafsu, keinginan dan logik akal kita. Dalam Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan pengalaman saya duduk di Jepun, duduk di Amerika Syarikat lama, pernah duduk di Sabah berdakwah di sana dengan golongan yang bukan Islam. Kalau kita berhalusi Islam ini dari sudut bukan konteks Malaysia, bukan konteks orang Melayu. Kalau kita tengok Islam dari konteks orang Melayu Islam, kita nampak ya, Islam ini sebagai agama kita. Tapi bila kita duduk di negara barat, duduk di Jepun, duduk di Sabah, di tengah-tengah penduduk Kristian masa saya duduk di sana selama hampir 7 tahun, kita nampak Islam ini sebagai rahmat kepada semua umat manusia.
Yang kita nampak seolah pada kita hari ini, Islam ini menyebabkan kita solat, puasa, zakat, menunaikan haji, ya. Seolah nampak di situ saja. Tapi bila kita duduk di Jepun, kita nampak elemen-elemen unsur-unsur kehidupan etika orang Jepun. Masya Allah. Nampak ini semua diajar oleh Islam. Yang di mana Malaysia gagal. Contoh, menepati masa. Kedua, integriti. Kita gagal. Mereka berintegriti. Apa yang pernah kerja orang Jepun tahulah. Ketika saya duduk di Amerika, itcon. Kerja sungguh-sungguh ni tekun. Hebat. Yang kerani tu, dia kerja seolah-olah dia terasa dia bangga jadi seorang kerani. Tukang kebun bangga rasa jadi tukang kebun. Custodian yang jaga cuci jamban bangga cuci jamban. Kita hanya bangga apabila ada jawatan tinggi. Kita hanya bangga apabila anak kita berjaya. Mereka bangga sebab harga diri dia tinggi, dididik dalam persekitaran yang begitu untuk bangga dengan apa yang dia lakukan. Dan bukan maksud yang baik, yang jahat-jahat pun dia bangga lakukan. Jadi itu elemen-elemen yang kita tengok itqan dalam Islam itu kadang-kadang kita tak nampak dalam jiwa dan amalan umat Islam Melayu di Malaysia. Rugilah kita. Itu semua ajaran Islam tapi tak diamalkan. Ibnu Qayyim mengatakan bahawa walaupun logik akal tak suka, walaupun emosi, perasaan, keinginan tak suka, tapi kalau itu telah ditentukan oleh Allah, maka buatlah, redalah dengan apa yang Allah suruh. Contohnya zakat. Ramai umat Islam tak bayar zakat. Terutamanya peniaga-peniaga kecil yang jual di pasar malam. Kawan saya tuan-tuan, ketika bulan puasa, jual baju di pasar malam, satu hari untung dia RM2,000. 2,000. Sebulan berapa tu? 60,000. Saya tak tahu dah bayar zakat tak bayar zakat. Tapi bagi kita peniaga pasar malam, tak kisah kan? 60,000. Anak saudara saya jual hamper di KL. Kalau bulan puasa, dia untung 90,000. Jual hamper. Satu hamper 500, RM1,000, 90,000. Kalau raya haji dalam 60,000. Setahun 2 hari je kerja, 2 kali je kerja, 150,000. Tapi adakah mereka bayar zakat? Saya tak pernah tanya. Bermakna jangan kita anggap sebab kita peniaga kecil, jual roti canai lah itu semua, maka kita tak ikut perintah Allah SWT, rugilah. Ya, Allah dah tentukan zakat itu penting. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahawa 3 jenis reda. Ada 3 jenis. Tadi 3 perkara kita perlu reda, iaitu kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agamanya. Kemudian 3 jenis reda. Yang pertama dipanggil reda yang khusus. Apa itu reda yang khusus? Kita semua buat benda ni. Alhamdulillah. Tidak syirik kepada Allah dan tidak bergantung kepada tidak syirik kepada Allah dan tidak bergantung kepada selain daripada Allah. Reda terhadap Allah, Rasul dan Islam, dan tidak menerima peraturan dan hukuman yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Ini dipanggil reda khusus. Maknanya kita tidak syirik kepada Allah. Khusus kepada siapa? Umat Islam sahaja. Sebabnya kita panggil Allah itu Esa. Jadi tuan-tuan, ini kita selamat, alhamdulillah. Tapi sejauh mana dalam amalan kita? Bila saya buat program dengan LGBT, tuan-tuan tahu lah program LGBT kan, dengan pondan-pondan, transgender dan sebagainya. Saya tengok mereka ni, sebab saya orang psikologi kan, bila fikir-fikir balik, apa yang dia fikirkan? Susah nak memahami. Kita kesian, dan dia tahu dia buat silap, dia tahu buat salah, tapi nafsu nak meneruskan.
Ada seorang yang terkenal di Malaysia, sama-sama dalam satu kumpulan dengan saya, yang telah bertaubat. Dia orang Perak ya. Kebanyakannya pondan ni yang hebat-hebat di Malaysia ni orang Perak, tuan-tuan. Kenapa tak tahu? Ya, orang Perak. Yang leader-leader dia, aktivis LGBT ni ramai orang Perak. Hebatlah orang Perak ni, terkenal dengan benda tu ya. Dia beritahu saya, Prof, saya ni walaupun dah 10 tahun berubah, tapi hati saya masih ada lagi elemen tu. Tapi saya lawan juga. Saya masuk workshop, keluar workshop. Saya kata apa masuk workshop, keluar workshop ni? Kalau boleh semua yang ada dalam badan saya yang saya repair dulu, tambah buah dada lah, ya, tambah hormon dan sebagainya, macam-macam, bedah hidung nak bagi cantik, supaya nampak macam perempuan sebiji. Dia kata bila dia bertaubat, dia masuk workshop, buang balik semua. Supaya tak ada perasaan lagi nak rasa macam seorang wanita. Tapi dia kata tetap ada sampai hari ini. Dia kata susah nak buang. Jadi mudah-mudahan kita ini daripada golongan orang yang dapat kekuatan macam dia. Nak sungguh-sungguh balik ke pangkal jalan. Beribu tuan-tuan tambah buah dada ni. Sebab dia lelaki. Nak timbulkan dia tetek tu lah. Nak mancungkan hidung, nak cantikkan bibir, nak cantikkan mata, nampak mata perempuan. Mata lelaki, mata perempuan lain. Ya, berbeza. Botok situ, botok sini, repair tu, repair ni. Dia kata nak buang balik supaya tak ada asal langsung macam perempuan. Tapi dia kata walaupun dah 10 tahun, masih ada, dia kata. Tapi dia lawan juga. Jadi saya cuba bayangkan yang masih bersama kelompok mereka. Ini yang kita kata mereka ini dia tahu dia Islam, dia tahu dia buat benda tu salah, tapi nafsunya mengatasi segala-galanya, maka dia teruskan juga perbuatan tersebut. Tapi kawan saya ni alhamdulillah dia berjaya lawan nafsu dia, mudah-mudahan dia kekal. Dia kata cabaran nak keluar daripada seorang macam dia tu pondan bukannya senang dia tu, cabarannya cukup berat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ceritakan ini supaya kita kalau nampak golongan ini, tolong doakan pada Allah supaya mereka itu dapat hidayah. Jangan hina mereka. Kalau kita hina dalam diri, dia tak dapat apa. Tapi kalau kita doakan dalam diri, ya Allah Tuhanku, dia terlajak, dia tersesat, kembalikan dia jalan benar. Setidak-tidaknya dia dapat doa daripada kita. Setiap kali kita nampak orang-orang yang melanggar perintah Allah, terasa saja, ya Allah Tuhanku, berilah dia hidayah. Setiap-tidaknya dia dapat doa kita. Kita tak tahu silap-silap doa kita makbul, dia jadi orang yang baik. Untung dia, untung kita di dunia dan di akhirat. Jangan cela. Kalau cela tak dapat apa pun, walaupun dalam hati. Baik. Yang kedua, reda umum. Yang reda umum ini mengikut Ibnu Qayyim ialah reda dengan qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Reda dengan qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau mengikut dia lah, kes reda ni panjang. Ibnu Qayyim ni dia kupas ya, berapa muka surat dekat. Saya rasa 30 muka surat. Tapi saya pendekkan sajalah, saya baca, saya kupas saja bagi pendek. Reda umum dia ada reda kepada qadar dan qadar Allah. Dia kata apa? Mengenai qadar dan qadar ini bukan khusus untuk orang Islam sahaja. Orang-orang bukan Islam pun ada perasaan reda kepada apa yang berlaku kepada dia. Yang ini dikaji oleh psikologi. Dalam psikologi tak ada perkataan reda. Tapi definisinya hampir sama. Dalam psikologi ada 3. Bliss, contentment dan acceptance. 3 ni gabungan ini dipanggil reda. Itu dalam psikologi. Dia reda. Kita kata reda, please, content, puas, acceptance, dia terima. Itu yang kita reda dalam psikologi. Kalau saya ada dia punya dalam psikologi definisinya cenderung untuk tidak bersangka buruk
dan secara aktif menerima sesuatu yang tidak diingini. Ini dalam psikologi. Kerana bila psikologi, kita katakan psikologi, kajian dibuat bukan hanya kepada orang Islam, tapi manusia secara menyeluruh. Cenderung untuk tidak bersangka buruk dan secara aktif menerima sesuatu yang tidak diingini. Terutamanya kepada sesuatu yang tidak boleh diubah. Walaupun manusia secara semula jadi menolak sesuatu yang dia tidak ingini. Ini dalam psikologi. Jadi bermaksud, betullah Ibn Qayyim apabila dia katakan bahawa reda kepada qadar dan qadar Allah ini bukan sahaja ada kepada umat Islam, tetapi juga bukan Islam. Sebab psikologi telah membuktikan. Masa di Amerika sana, orang putih ni, kalau tuan-tuan duduk dengan dia selalu cakap. Banyaklah, saya kawan, anak murid, ya profesor. Bila ada masalah, kata apa? We have to be pleased with God. Kita kena reda dengan Tuhan, dia kata. Dia yakin benda tu ada istilah. Dia hanya etis. Etis ni tak percaya Tuhan. Tapi dia kata apa dia? We have to content with nature. Kita kena puas hati dengan semula jadi. Dia kata benda nasib buruk tu semula jadi. Maknanya ada betul. Ibn Qayyim kata reda tu bukan saja tertakluk kepada orang Islam, tapi bukan orang Islam. Cuma perbezaannya ialah dalam psikologi tak dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam reda ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, maksudnya di sini Ibn Qayyim mengajak kita jangan berburuk sangka dengan Allah, kerana kita adalah seorang hamba. Maka seorang hamba tidak layak untuk berburuk sangka kepada tuannya, kerana apa yang kita dapat ke segala-galanya adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak beri yang baik, kita terima. Yang tak baik kita rasa pun kita terima, kerana kita tak tahu apa itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat yang sekarang ni jutawan, usahawan. Dia sembang dengan saya, dia kata apa? Aku ni sebenarnya masa di kampung, orang tak pandang aku pun. Adik-beradik pun tak pandang aku. Dia anak paling tua, antara paling nakal. Pasal apa? SPM, masa itu MCA, Malaysia Certificate of Education. Sekarang ni SPM, dulu MCA. Dia dapat grade 3. Dulu ada grade 1, grade 2, grade 3. Kalau grade 1 tu cemerlang, masuk universiti confirm. Grade 2 orang kata borderline, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Grade 3 ni tak ada harap lah tuan-tuan. Suruh kerja je lah. Dia dapat grade 3. Dan hujung-hujung grade 3 nak dapat grade 4. Grade 4 tak ada. Datuk tahulah, dia Datuk hujung-hujung. Jadi macam dia ni tak boleh pakai lah kalau di kampung. Orang pandang hina, rendah dan sebagainya. Tapi sekarang dia jutawan. Adik-beradik dia yang dulu yang hebat-hebat kalah dengan dia sekarang ni. Masya-Allah, itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dulu dihina sekarang dipuji. Yang dulu gagal sekarang berjaya. Jadi maksud saya di sini tuan-tuan, janganlah kita hina sesiapa pada hari ini, mungkin kemudian dia lebih baik daripada kita. Kita tak tahu. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak gagal dalam MCA, tak dapat grade 3, mungkin tak jadi jutawan. Mungkin macam kita je, jadi pengarah, jadi ketua pengarah dan sebagainya. Tapi dia jadi jutawan perniagaan. Pergi rumah dia tengok macam-macam kereta ada. Saya pun naik malu, saya naik Honda je. Honda buruk, dia second hand. Dia punya macam-macam. Jadi inilah reda kepada Allah. Yang ketiga, reda dengan reda Allah. Yang ini Ibn Qayyim kata apa dia? Reda dengan reda Allah. Saya dah sebut sikit tadi. Melihat dan menerima kedudukan diri seakan-akan tidak ada apa-apa, kerana semua yang kita miliki adalah hak Allah semata-mata. Menganggap diri terlalu kerdil dan hina untuk menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil reda dengan reda Allah. Kerana Allah reda kepada kita lah, maka diberinya masjid. Maka tuan-tuan jangan tolak masjid ni.
Hari Ahad kan, hari Minggu kan. Kalau tuan-tuan tak keluar kawasan, duduk di masjid 5 waktu. Pada subuh ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Allah dah reda ini pada kita, maka tunaikan. Saya teringat pada minggu lepas saya buat satu program, saya menjadi mentor kepada program kepimpinan Sultan Al-Fatih Berimpak Tinggi yang dianjurkan bersama oleh Jabatan Mufti Perak dan juga PDRM. Datuk Sultan Muhammad Al-Fatih ni, nama dia Baizid, datuk dia. Ayah dia nama Sultan Murad yang kedua. Menjadikan hadis Rasulullah SAW itu sasaran untuk dicapai. Apa hadisnya? Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika peperangan Khandaq, Nabi Muhammad SAW mengorek longkang. Ketika mengorek longkang, dia berkata-kata kepada Ibnu Mas'ud. Dia kata apa dia? Konstantinopel akan ditawan Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Datuk Sultan Muhammad Al-Fatih jadikan hadis ini sebagai visi keturunan dia bahawa mereka lah yang akan menawan Konstantinopel. Bapa dia segala hidup ditujukan khas daripada ekonominya, daripada budayanya, pendidikannya, segala-gala ditujukan khas supaya satu hari tentera Turki, salah seorang anak dia akan menawan Konstantinopel. Kenapa? Mereka ini mencari keredaan Allah, menjadikan hadis itu ini milik keturunan kita. Kita yang perlu buat. Begitu dia punya pemikiran, visinya beratus tahun. Sekarang ada ayat dalam Al-Quran. Visi ini Allah beri pada kita. Surah Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini visi kita dalam kehidupan, tuan-tuan. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk. Kalau keturunan Sultan Al-Fatih nak menjadi mereka sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera untuk menawan Konstantinopel, kita mesti ada visi. Aku nak jadi sebaik-baik makhluk. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk. Nak jadi itu visi. Sebaik makhluk adalah aku. Mesti ada dalam pemikiran kita. Maknanya God present, mesti ada kehadiran Allah dalam jiwa kita. Apa yang kita lakukan. Ini penting untuk kita mencapai yang Ibn Qayyim kata reda dengan reda Allah. Dan masa tak panjang. Yang ketiga ialah syarat-syarat reda kepada Allah. Dia bagi 3. Dia semua bagi 3. 3 perkara yang perlu kita reda, 3 jenis reda dan 3 syarat reda kepada Allah. Sebab dia dipengaruhi oleh pengarang kitab Syekh Abu Ismail Manazilus Sari'in. Manazilus Sari'in. Yang pertama, menyelaras hati, fikiran dan tindakan kita sesuai dengan status kita menjadi hamba. Dia kata nak jadi reda ni, tuan-tuan dan puan-puan, menyelaras hati, fikiran dan tindakan kita sesuai dengan status kita sebagai hamba. Maknanya di sini, saya ada seorang kawan, dia baru berniaga. Lepas tu dia minta nasihat. Dia kata, Prof, apa nasihat nak bagi saya baru berniaga? Saya kata macam inilah. Sebelum kamu berniaga, kamu tak berdosa pasal perniagaan. Jangan pasal perniagaan kamu buat dosa. Itu je nasihat saya. Berada seorang pegawai SPRM naik pangkat daripada Makkah Malaysian Anti-Corruption Academy, naik pangkat pergi ke Putrajaya. Kawan baik sangat, lama dah. Dia pun minta nasihat, apa nak buat? Saya kata, sebelum ada kuasa kamu tak buat dosa. Jangan kerana ada kuasa kamu buat dosa. Itu nasihat saya. Ini selari dengan menyelaras hati fikiran. Sebab apa?
Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, Allah beri kita kuasa tapi kita buat dosa dengan kuasa. Baik jangan ada kuasa. Betul tak? Allah beri kekayaan, kita buat dosa dengan kekayaan. Baik jangan ada kekayaan. Allah beri kita ilmu dan kita buat dosa dengan ilmu, menipu, berbohong, manipulasi dan sebagainya. Baik jangan ada ilmu. Kerana benda tu jadi istidraj. Allah beri kekuatan, kesihatan, jadi buat dosa kerana itu. Baik jangan ada. Itulah nasihat saya pada kawan saya, 2 orang ni ya, kawan baik. Jadi kita sebagai hamba, Allah beri kuasa untuk buat baik, cari keredaan Allah. Allah beri ilmu untuk buat baik. Allah beri harta untuk buat baik. Sebab apa matlamat kita? Nak jadi sebaik-baik makhluk yang Allah kata, beramal soleh. Beriman tu alhamdulillah kita dah Islam. Beramal soleh, buat di banyak-banyak tuan-tuan. Jangan tak buat. Kita kadang tersilap sampaikan lepas cakap salam pun masih juga buat dosa. Balik kadang cakap salam dengan isteri kita cakap salam dengan kita. Assalamualaikum, balik rumah. Lepas tu kita berkasar dengan mereka. Tadi baru je cakap salam. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Lepas tu dia dah tak sejahtera. Macam mana kita ni tuan-tuan? Dengan anak pun macam itu, dengan sahabat pun macam itu. Jadi ubah balik. Kesilapan-kesilapan banyak. Jangan jadikan Assalamualaikum itu sebagai pembuka kata. Lepas tu susulannya tak ada. Kalau Rasulullah SAW beri salam pada seseorang, mengikut riwayat, orang yang duduk sebelah ni terasa dia orang yang paling mulia di dunia ini ketika berada di sisi Rasulullah. Maki hamun anak buah tu, itu tak sesuai dengan perkataan salam. Tak sesuai langsung. Assalamualaikum, lepas tu maki hamun, tungking, menipu. Tak boleh tu semua. Jangan buat tuan-tuan. Yang kedua, syarat reda ialah tidak bermusuhan dengan makhluk walaupun membenci perbuatan dan tindakan mereka. Contohnya ialah ketika Rasulullah SAW duduk dan lalu mayat orang Yahudi. Rasulullah SAW bangun. Pasal apa Rasulullah bangun? Kerana menghormati mayat. Dia tahu Yahudi itu adalah orang kafir, tapi menghormati. Sama lah dengan Ibnu Qayyim kata, tidak bermusuhan dengan makhluk walaupun berbenci. Kerana apa? Makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ini antara syarat reda. Jangan benci sesiapa, tapi benci perbuatannya. Kita benci orangnya, itu masalah kita. Kalau orang kita sayang, dia buat apa pun kita suka. Kalau orang kita tak suka, dia buat baik pun kita tak suka. Kita tuju orang peribadi. Sedangkan Ibn Qayyim kata makhluk Allah ni kita perlu sayang kerana dia ciptaan Allah SWT. Allah tak salah untuk cipta manusia. Allah tak pernah salah cipta walaupun orang tu jahat. Itu bukan kesilapan Allah cipta manusia jahat. Cipta Hitler, Mussolini, ya, cipta Mao Zedong, cipta Fir'aun, bukan kesilapan Allah SWT. Benci perbuatannya kerana itu semua ada iktibar, ada ibarah daripada peristiwa-peristiwa itu untuk kita belajar. Jadi jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Kalau ikut Ibnu Qayyim. Yang ketiga, tidak mendesak, merengek, mengharap keterlaluan dan mengadu-ngadu kepada manusia setelah ia, ya, seolah ia mempunyai kuasa seperti Allah. Maknanya orang yang dah kepada Allah ni, mengikut Ibnu Qayyim, syarat ketiga, tidak mengadu-ngadu keterlaluan kepada manusia seolah manusia itu boleh tolong dia. Tidak mendesak manusia seolah manusia itu mesti tolong dia. Tidak merengek-rengek kepada manusia seolah-olah
dia ni hina sangat sehingga kan dapat musibah ataupun apa-apa. Ibn Qayyim kata 3 perbuatan ini jangan buat. Pertama, mendesak seseorang tolong kita. Orang ada kuasa biasa suka desak orang. Jangan buat begitu tuan-tuan. Kita ibu bapa ni ada kuasa terhadap anak-anak. Jangan desak anak sangat seolah-olah dia mesti buat sesuatu untuk kita. Itu Ibn Qayyim punya nasihat. Tuan-tuan nak pakai, pakailah. Saya cuma sampaikan saja. Kedua, jangan mengharapkan keterlaluan. Dan dia bagi contoh Rasulullah SAW tak suka pada orang-orang yang suka meminta-minta jikalau dia berkemampuan. Maknanya, jangan suka minta sedekah kalau ada kemampuan. Ada sejarah diceritakan panjang lebar ya. Rasulullah tak suka dengan orang yang suka meminta-minta jikalau ada kemampuan. Maknanya terlalu berharap pada orang. Seolah tidak berharap pada Allah SWT. Baiklah, saya nak tutup dengan satu kisah. Ya, sebab saya buat kajian dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini. Dan sahabat-sahabat ini, tuan-tuan, kalau kita tengok kehidupan mereka, Masya Allah. Kita ni kecil sangat bandingkan sahabat ni. Dia salah seorang yang bila kita tengok kehidupan dia, kita ni kecil sangat. Kadang-kadang bila kita fikirkan balik, aku ni layak tak masuk syurga. Sedangkan sahabat yang hebat ni pun merasa diri dia kerdil. Satu hari Sayyidina Osman, Ustaz bagi betul saya kalau saya silap, Sayyidina Osman atau Sayyidina Omar, salah satulah, dia baca surah At-Takasur. Lepas baca tu, baru baca ayat pertama, nak masuk ayat kedua pensan. Bila dia sedar, sahabat tanya, kenapa kamu pensan? Aku takut dengan siksaan kubur. Takut dengan siksaan kubur, pensan. Sahabat bagi tahu dia, bukankah engkau salah seorang yang Nabi janjikan akan masuk syurga? Sayyidina Osman ni, Sayyidina Abu Bakar, Nabi dah kata salah seorang calon masuk syurga. Confirm. Jawapan dia mengagumkan. Apa dia kata? Betul, Rasulullah SAW menjanjikan aku masuk syurga, tapi Rasulullah tak pernah janji yang aku tak kena siksaan kubur. Begitu sahabat, walaupun dah confirm masuk syurga, tapi siksaan kubur Nabi tak pernah janji mereka tak kena. Takut. Hebat ya pemikirannya. Kalau kita dah masuk, confirm masuk syurga, itulah jadi Tuhan Harun lah, ya, Guru Yahya lah, macam-macam. Ya, masing-masing rasa dia hebat. Seorang sahabat ini, dia keturunan Bani An-Namir bin Khasid. Ibu dia keturunan bangsawan dari Bani Yatim. Mereka berpindah daripada Mekah ke kawasan di Iraq. Dipanggil kota Ubulah yang sekarang dipanggil Basrah. Ketika itu Iraq dalam penguasaan Parsi. Dan oleh kerana mereka keturunan bangsawan, maka ayah dia ni dilantik menjadi gubernur di kawasan Basrah. Dan pada satu hari tentera Byzantine, tentera Rom, menawan kota tersebut. Dan budak ini yang ketika itu berumur 5 tahun ditangkap oleh Rom, tentera Byzantine. Sebenarnya tentera Byzantine ni bukan tentera Rom. Kalau kita tengok sejarah dia, Byzantine ni Ortodok, Kristian Ortodok. Rom Katolik, dia beza. Kemudian ada Protestan. Di Amerika banyak Protestan. Di Ireland yang bergaduh dengan England tu, mereka Protestan. Di England banyakkan Katolik. Kita tak nampak benda tu. Tapi kalau kita kaji betul-betul, ya, perbezaan mazhab dalam Kristian ni banyak sebenarnya. Ya. Kalau di Amerika saja ada 1000 mazhab. Tuan-tuan, ya? Dalam Protestan tu ada macam-macam. Southern Baptist lah, Seventh Day Adventist, macam-macam. 1000 mazhab. Ha? Jadi dia ni ditawan. Selama 20 tahun berada bersama dengan bangsawan Byzantine, dan sehinggakan hilang dia punya kefasihan untuk bercakap dalam bahasa Arab. Dan dia tak fasih. Dan dia bercakap seolah macam orang Greek. Dan mengikut sejarah, ada 2 sejarah. Satu mengatakan dia dijual kepada
seorang bangsawan Arab yang bernama Abdullah bin Jud'an Al-Quraish Al-Taimi, dijual kepada dia. Satu lagi sejarah mengatakan dia melarikan diri setelah 20 tahun di bawah tawanan ataupun perhambaan orang Byzantine. Kemudian dia berpindah ke Mekah. Kerana berpindah di Mekah, dia bersama Abdullah bin Jud'an menjadi kawan baik. Walaupun dia seorang hamba, tapi Abdullah bin Jud'an mendapati diri seorang yang hebat dalam pemikirannya, dalam etikanya, gerak kerjanya dan sebagainya. Maka perniagaan Abdullah bin Jud'an naik mendadak. Oleh kerana nak memastikan dia ini perniagaannya lebih baik, maka Abdullah bin Jud'an membebaskan dia daripada seorang hamba, dibebaskan supaya dia lebih bebas untuk buat keputusan. Jadi dia punya partner untuk perniagaan, dan dialah jadi seorang yang kaya raya. Kemudian kita tahu sejarah ni, tuan-tuan tahu saya rasa. Pada satu hari ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kalau mengikut sejarah, dia salah seorang yang sepatutnya mengikut baginda Rasulullah SAW selain pada Sayyidina Abu Bakar. Dia pindah, dia dikepung, Rasulullah dikepung, dan tapi dapat memboloskan diri. Dia memboloskan diri, dia pergi lewat daripada Rasulullah SAW. Dan di sini ada berlaku satu dialog. Tuan-tuan tahu nama orang ni ya. Saya ceritakan sebab ada benda saya nak sebut. Ketika dalam dialog tersebut, sahabat ini kata apa? Jangan kamu dekati aku, kepada kaum Quraisy yang mengepung dia. Kamu tahu aku pemanah yang tidak pernah tersasar dalam memanah. Kumpulan Quraisy berkata, kami tak akan benarkan kamu pergi dengan hartamu. Kamu datang ke Mekah dalam keadaan miskin, kerana kamilah kamu jadi kaya. Dia dengar hujah orang Quraisy, dia kata apa? Kalau begitu, maukah kamu biarkan aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku serahkan segala hartaku pada kamu sekalian. Orang Quraisy bersetuju. Dan dia pun terus berjalan sampai ke Quba. Sampai di sana dia terus berjumpa Rasulullah SAW. Ketika berjumpa Rasulullah SAW, cerita tu hanya dia yang tahu dan juga orang Quraisy yang menahan dia. Tapi Masya Allah, hebatnya ya kisah ini. Baginda bersabda, perniagaanmu telah untung wahai Abu Yahya. Perniagaanmu telah beruntung wahai Abu Yahya. Perniagaanmu telah beruntung wahai Abu Yahya. Dia kata beruntung dia. Dia beri semua harta, dia pindah berhijrah bersama Rasulullah. Su'aib, nama dia Su'aib. Su'aib membalas, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang mendahului aku untuk mengkabarkan peristiwa ini kepada kamu. Pasti Jibril alaihissalam yang memberitahu kamu. Tuan-tuan, sahabat ini mengikut Ibnu Abbas, mengikut Anas bin Musayyab, mengikut Abu Usman bin Nahli, dan mengikut Ikrimah. Peristiwa ini menjadi asbabun nuzul ayat yang saya bacakan tadi, 207. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata, dan Allah amat belas kasihan akan hambanya. Tuan-tuan, Syuaib ni ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab kena tikam, cedera parah, Sayyidina Umar Al-Muhattab melantik dia menjadi imam solat dan menjadi khalifah, caretaker khalifah, penjaga kepada khalifah Islam. Dia digelar dengan khalifah 3 hari. Kenapa selepas 3 hari dilantik Sayyidina Osman bin Affan menjadi khalifah? Walaupun dia tak fasih berbahasa Arab, kadang logat Greek dia tu, walaupun dia orang asing, tetapi kerana keimanannya kepada Allah, kerana keredaannya kepada Allah, kerana kesabarannya kepada Allah. Tuan-tuan, ukurlah manusia dengan 3 ukuran ini: keimanan, kesabaran, keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ukur manusia dengan benda-benda yang tidak dianjurkan oleh Islam. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Kalau kita beribadah pada Allah macam solat tadi pagi, atau kita qiyamul lail malam tadi, atau kita baca Al-Quran, atau kita berzikir, tuan-tuan tolong jangan hitung berapa banyak yang kita buat. Jangan hitung-hitung sangat berapa banyak kita buat. Ibnu Qayyim nasihat kita, tapi hitunglah, daripada ibadah itu dapat tak keampunan Allah? Daripada ibadah itu dapat tak keredaan Allah? Daripada ibadah itu dapat tak kasih sayang Allah? 3 perkara ini hitung. Bila kita sedekah sekejap lagi masukkan duit dalam tabung tu, letak. Ya Allah Tuhanku, ampunkan aku, redahlah kepada aku, berilah aku kasih sayang-Mu. Itu yang kita nak. Bila balik rumah kadang buat baik pada siapa pun, jangan hitung berapa banyak kita tolong orang, tapi hitung dengan pertolongan itu yang kita beri, adakah Allah ampunkan kita? Adakah Allah reda dengan kita? Adakah Allah kasih dan sayang pada kita? 3 ni kita cari tuan-tuan, insya-Allah kita lebih selamat. Saya tutup dengan ini dengan satu soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan fikirkan. Adakah kita lebih memahami apa yang akan berlaku pada hadapan atau Allah Subhanahu Wa Taala? Fikirkan tuan-tuan. Yang kita tak reda dengan apa yang Allah beri, fikirkan, adakah kita lebih memahami apa yang akan berlaku pada masa hadapan ataupun Allah lebih memahami? Oleh itu redalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana terlajak sikit masa. Luar biasa pada biasa saya buat dalam 45 minit saja ya. Dan mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah dalam masa yang singkat di dunia ini dan mendapat keredaan, kasih sayang dan keampunan Allah SWT. Mari kita sama-sama sudahi dengan baca tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.